Alright, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? So, hari ini saya nak ajar kepada anda cara untuk mula-mulakan perdagangan dalam mata wang cryptocurrency. So, kita tahu sekarang ni ramai yang dah terjebak dengan cryptocurrency. Ramai yang nak tahu macam mana kita boleh memiliki ataupun membeli digital asset ataupun mata wang cryptocurrency ataupun mata wang digital. Jadi, saya nak ajar anda macam mana anda boleh memulakan pelaburan atau perdagangan cryptocurrency anda yang pertama. So, sebelum saya mulakan, saya nak inform yang video ni very straightforward, akan ajar anda cara nak beli, jual, transfer dan sebagainya in one video. Jadi, dia consider macam complete tapi not include technical analysis. Saya takkan sentuh technical analysis. Lebih kepada asas cara berdagang, membeli dan jual dan juga transfer dan sebagainya. Sebelum kita mulakan, ada beberapa perkara yang ingin saya memberikan penerangan kepada anda. Pertama, dalam dunia kripto ni ada dua benda yang anda perlu tahu. The first one adalah trust wallet ataupun safe wallet. Okay? Trust wallet atau safe wallet ni sebenarnya ia satu platform. Dia consider, kalau dalam bahasa mudah dia adalah ibarat macam bank account kita. So kalau kita tahu kat Malaysia ni ada Maybank, CIMB, RHB. So trust wallet ataupun safe wallet ni ada banyak. Safe wallet ni ada banyak juga. Dia ada nama dia Trust Wallet, dia ada MetaMask, dia ada banyak lagi Pocket, token Pocket dan sebagainya. Tapi fungsi dia sama, tempat untuk anda menyimpan mata wang kripto anda. Safe wallet ni kita guna bila kita rasa nak hold, kita nak pegang sesuatu mata wang kripto tu. Ada istilah dalam kripto ni kita panggil hold. HODL, hold to dear life. Maksudnya apa? Ada setengah pelabur dalam mata wang cryptocurrency ni, dia prefer untuk pegang lama dalam mata wang kripto. Apa maksud pegang? Maksudnya dia beli contoh BTC. Dia tahu Bitcoin satu hari lagi akan, dia dapat apa orang kata firasat ataupun dia boleh katakan dia ada forecast yang mengatakan yang Bitcoin ni one day akan jadi besar. Jadi dia nak hold selama 5 tahun. Jadi bila nak hold yang lama, dia tak disarankan untuk meletakkan mata wang kripto tu menyimpan dekat dalam exchange. Sebaiknya dia menyimpan kat mana? Dekat safe wallet. Jadi itulah kegunaan safe wallet tu. So untuk safe wallet ni anda boleh pilih mana-mana sahaja. Okay, macam anda tengok ni kita ada Trust Wallet, kita ada Token Pocket, kita ada MetaMask. So kebanyakan common yang orang biasa gunakan adalah MetaMask lah. Sebab apa? MetaMask ni ada certain orang yang prefer untuk membeli ataupun mendagangkan NFT. Kalau anda pernah dengar perkataan NFT, non-fungible token, setengah orang dia prefer untuk membeli ataupun flip, jual beli dekat ataupun jadi holder kepada NFT ni. Jadi mereka akan menggunakan MetaMask. Jadi tak salah untuk anda menggunakan MetaMask ataupun anda prefer untuk ada 3 safe wallet pun tak jadi masalah. Maybe setiap bulan anda transfer daripada MetaMask ni pergi ke Trust. Bulan depan anda bagi Trust wallet untuk token sebab anda protect anda punya digital asset. Tapi macam mana pun, safe wallet ni adalah platform yang selamat lah untuk anda decide untuk pegang sesuatu coin tu dengan lebih lama. Sebab apa? Dia memang tempat menyimpan. Kalau untuk anda yang nak berdagang, kepada mereka yang nak berdagang pula, dia tak perlu MetaMask ni ataupun Trust Wallet. Maksudnya kalau dia memang actively untuk trade, dia nak berjual beli aktif secara harian, mingguan dan sebagainya, jadi dia tak perlu letak duit dia kat situ. Kita letak dekat mana? Kita letak dekat exchange dengan harapan kita, tapi kita kena syarat dia, kita kena active trade lah. So exchange ni pula ada banyak. Contoh kita ada Binance yang popular dulu sebelum dia kena ban kat Malaysia. Kemudian kita ada KuCoin, kita ada Huobi, ada banyak platform untuk exchange. Pilih mana-mana. So hari ni saya nak tunjuk tutorial untuk menggunakan KuCoin. So sebelum tu, untuk mereka yang nak berdagang dekat dalam menggunakan KuCoin, saya sarankan untuk anda buka melalui jeralink.me/jerongofficial dan anda cari tempat buka akaun KuCoin kat sini. Anda boleh pilih untuk buka menggunakan link referral saya supaya anda pun mendapat manfaat, saya pun dapat manfaat. Maksudnya dia ada benefit lah dekat situ untuk kita berdua. Enough untuk promote tu. Sekarang kita nak go to KuCoin. So sekarang saya tekan button KuCoin ni, masukkan KuCoin. So untuk step pertama, langkah pertama untuk anda yang nak berdagang dekat dalam digital currency. So anda perlu tahu bahawa ni ada button asset, ada button futures, ada button trade, ada button market dan home. So anda perlu tahu
dekat sini, dekat asset, dia ada dua. Satu ada main account. Dia boleh kita main account lah kot ataupun main page lah. Main page, dia ada trading page, okay. Dia ada margin page ataupun futures page dan juga finance. So kebanyakan kita akan guna main trading ataupun mungkin futures lah untuk orang yang trade futures. Main market ni apa? Main market ni dia ibarat satu medium lah. Kalau bahasa mudah dia, bila you nak transfer, saya bagi perumpamaan yang mudah lah kalau harap you boleh faham lah. So kita ada bank account kan, Maybank. So katakan you nak beli barang dekat Shopee, okay? You nak beli barang kat Shopee. Bila you tak beli sesuatu barang kat Shopee, you perasan tak dia kena pop up nama account dulu, you kena letak login ID dan sebagainya dekat bank account tu, barulah dia boleh execute ataupun proceed dengan transfer duit dekat seller. Jadi main market ni dia ibarat orang tengah. Sebelum you dibolehkan untuk transfer duit you daripada exchange ke safe wallet ke, ataupun daripada sini you nak transfer ke ada exchange ke, dia perlu melalui main account ni. So apa maksudnya? Maksudnya you kena transfer dulu kat sini sebelum you boleh transfer dekat mana-mana third party. Tapi kalau you nak berdagang, you nak beli coin-coin dekat dalam platform KuCoin ni, apa yang you perlu buat? You kena transfer sini, pergi tekan button transfer, tapi dengan syarat you dah ada coin lah kat sini. Kalau you dah ada coin kat sini, baru you boleh transfer. Bayangkan you dah ada coin, kata kat sini saya ada coin lah, saya ada small coin kat sini, kecil-kecil je kan. Saya tekan hide ni, nampak saya ada small USDT ni, sikit je lah, tak banyak. Okay, you tekan transfer, you pergi, you pilih apa yang coin yang you nak transfer. So USDT lah. Kemudian you transfer ke trading account. Pilihlah berapa banyak nak letak berapa banyak, and then you tekan confirm. Once you tekan confirm, automatic duit yang daripada main ni akan pergi ke trading. Kat sini baru you boleh berdagang. Dekat sinilah baru you boleh dagang bila you dah transfer. Tapi macam mana nak dapatkan USDT ni? Ini yang soalan dia. Okay, untuk pengetahuan anda, mana-mana bank kat Malaysia ni dia tak allow lagi untuk kita membeli direct terus dekat dekat mana-mana platform yang menyediakan lah untuk pembelian USDT ataupun sebagainya. So jadi kat sini dia ada P2P, peers to peers. Maksudnya P2P ni adalah bila you dah register dah register asset, dah verify punya account, semua dah verify kan. Apa yang you boleh buat adalah you tekan P2P ni untuk you membeli USDT. Sebelum tu saya nak terangkan apa itu USDT. Okey. Dalam mata wang kripto, USDT ataupun dia ada banyak dia ada 3. USDT, USDC dan juga UST adalah dipanggil stable coin. Apa itu stable coin? Stable coin ni adalah pengganti kepada fiat. Dia adalah contoh dia pengganti kepada ringgit Malaysia lah, bahasa mudah dia. So kalau kita nak beli apa-apa dekat luar, kat kedai kat luar ni, kita perlukan ringgit, duit RM, betul? Tapi dekat dalam kripto kita memerlukan stable coin. So stable coin tu dia boleh jadi USDT, USDC dan UST. Tapi untuk pengetahuan anda, selepas kejatuhan Terra Luna, jadi mata wang UST, okay, UST dah tidak lagi bernilai. Dah tak bernilai. Jadi bila tak bernilai maksudnya apa? Janganlah membuat pertukaran kepada UST. Dia dah collapse lah. So dia stable coin dah jatuh. So yang selamat sekarang hanya ada dua, USDC ataupun USDT. So sekarang ni untuk KuCoin dia orang offer untuk pembelian direct P2P, peer to peer, beli atas orang kita beli atas trader lain menggunakan USDT. So pilihlah apa dekat mana yang you nak beli. Pilih dekat mana nak beli. Katakan you nak beli bernilai berapa, RM1,000. So you cari orang yang allow, dekat sini ada tulis limit. Berapa limit had minimum yang you boleh beli dan maksimum. So you cari orang yang sanggup untuk menjual harga ikut value you. Kalau 500, carilah 500. Kemudian you kena validate sama ada dia ni legit ke tak. Untuk tengok dia legit ataupun tak, you tengok kepada peratus jumlah transaksi yang telah berjaya dan berapa order yang telah dibuat. Maksudnya kat sini apa? Contoh saya contoh deal crypto ni, apa yang berlaku daripada 1440 order, maksudnya transaksi orang nak membeli, buat pertukaran dengan dia, 93% adalah success rate dia. Jadi you kena tengok mana yang tinggi lah. So bila you rasa convincing dengan ni, you tekan buy. Tekan buy, masukkan berapa amount yang you perlukan, katakan 1000, kita masukkan 1000.
Contoh So you dah confirm nak beli USD, make sure you baca remark ni. Remark ni adalah paling penting dekat dalam bila you nak membuat transaksi. Kadang-kadang dia akan bagi tahu, inform you, jangan meletakkan dekat reference crypto dan sebagainya. Jadi make sure ikut benda ni sebab bank BNM tak allow kita. Dia akan nampak kalau mata wang crypto ni mungkin dia akan block. Jadi elakkan meletak benda-benda tu untuk triggers bank. Okay, so bila you nampak benda ni, you tekan buy and then you boleh tekan buy. Once you tekan buy, apa yang berlaku? Sekejap saya letak 500 lah. Sebab apa dia kata minimum 500 yang kita test Ni apa yang you perlu buat adalah, first step adalah you perlu bank in. Bank in secara manual. Pergikah kat Maybank tu you ke RSPU ke apa-apa bank you, transfer nilai 500 ni dekat detail nombor akaun orang ni dengan reference. Ikut apa yang ditetapkan kat sini. You kena baca lah. Okay, dekat biasanya dia akan tulis dekat remark tu. So bila dia successful, dah transfer, baru you tekan mark as payment. Bagi tahu mark as payment ni maksudnya nak inform dia yang kita dah buat pembayaran. Kemudian you tekan butang chat ni, chat dengan dia, maklumkan yang you dah buat pembayaran. So biasanya paling cepat less than 10 minit dah settle dah benda ni. Lambat dia boleh jadi 1 hari, tapi biasanya cepat lah. So apa yang penting you kena PM dia. So saya cancel dulu. Once you dah tekan successful, dia akan release you punya coin dan duit you tu tadi, coin you tu akan masuk dekat dalam asset sini. Dia akan transfer dekat asset sini. So daripada sinilah you nak transfer ke trading dan mula ke perdagangan. Kemudian macam mana kita nak berdagang? Bila kita nak mula ke perdagangan kita kena tengoklah apa coin yang kita beli. So of course anda memerlukan technical analysis. So pilih dekat market ni, anda boleh pilih lah apa-apa stock, pergi kat pergi kat spot ni, dan anda pilih lah apa-apa coin yang nak beli. Maybe anda nak beli BTC sebab BTC sekarang tengah murah sangat, jadi anda nak beli, anda nak dagang, anda nampak maybe dia potensi untuk rebound dan sebagainya. Jadi anda boleh tekan, anda buat kajian, ikut kajian anda. Kalau anda prefer membuat kajian kat sini, anda boleh kaji kat sini. Tapi kebanyakan orang dia suka menggunakan platform TradingView sebab TradingView dia lebih user friendly. Jadi anda boleh je guna TradingView untuk anda membuat kajian dan membuat execute ataupun untuk pembelian melalui akaun KuCoin ni. So the next step what you do is that you tekan back balik. Bila dah tengok potensi kat mana, nak beli kat mana, you tekan trade. So dekat trade ni ada dua. Ada satu market ni, dekat bahagian ni ada market, kita boleh juga pilih limit. Limit ni apa? Limit ni maksudnya UQ, you beratur harga. So katakan you nak beli assume you nak beli BTC katakan contoh you nak beli BTC/USDT. Tadi kita dah beli USDT kan, jadi kita dah boleh beli BTC/USDT sebab kita dah beli tadi USDT kita dah beli stable coin tadi. So katakan you nak beli dekat sini bawah ni, you pilih je mana-mana yang bawah ni. Katakan you klik lah bawah ni, klik ke bawah ni. So once you klik, once you tekan klik ni, dia akan nampak, dia akan fill up dekat sini. So once you fill up dekat sini, then you senang lah you nak buat transaksi. You tekan sama ada you nak letak 25%. 25% yang maksudnya, kan tadi you dah beli stablecoin USDT, you letakkan, maksudnya you nak beli 25% daripada stablecoin you dekat BTC ni kat sini. Kalau you nak beli 50%, you tekan 50%. You nak beli 75%, you nak beli, you letak 70%. So bila you dah ready untuk ni beli, tekan buy. And then dia akan pop up. Sekarang saya minimum quantity tak ada sebab saya tak ada apa-apa ni. Tapi bila dah ni, dia akan keluar trading dia akan keluar trading pin. Jadi you kena letak trading pin you yang login tu. Okay, 6 angka tu. Nanti dia akan, once you dah dapat, dah tekan confirm, dia akan keluar dekat sini. You klik sini. Okay, and then you pergi tengok dekat history ni. Kalau dia betul-betul you dah dapat membeli dan sebagainya, dia akan tulis completed. Kalau tak, dia masih lagi akan status pending ataupun confirm lah. So you tengok. So itu cara kalau you nak beli secara beratur. Kalau you nak makan terus whatever available price, you tekan limit, tekan market. So tekan market. Market ni apa? Sama juga, you method you kena letak 50% ke 75% ke, is up to you berapa you nak letak modal you dekat trading dekat BTC ni. Okay, once you dah pilih market ni apa benda? Market adalah di mana bila you tekan saja buy, dia akan instantly buy apa-apa price yang sedang didagangkan.
So dalam bahasa mudahnya, dia akan match whatever price yang didagangkan dekat dalam ni lah, dekat dalam yang tengah dagangkan ni, dia akan match terus harga tu. So anda akan terus instantly dapat nilai yang semasa. So dia kalau you ni, dia akan tulis, kalau you guna limit, maybe dia akan tulis pending sebab dia belum dapat. Tapi bila you tekan market tadi, dia akan completed terus. Sebab apa? You terus dapat. So bila dapat, automatic duit you tu ataupun BTC yang you dah akan appear dekat asset bawah ni. So dia akan appear dekat sini lah. So sepatutnya dia akan keluar dekat sini. Okay, berapa nilai yang you beli tu. So katakan harga dah naik kan, BTC naik, kemudian you nak jual. Macam nak jual? Tukarkan buy ni, yang atas ni ke sell. Okay, tukarkan dia pada sell, kemudian you pilih sama ada you nak jual instant market ataupun you nak pilih Q ada certain harga. Kalau nak beratur, maksudnya dah ada target price kat atas tu, dia sentuh harga tu baru you nak jual, you lesokkan amount yang you nak masukkan. Katakan sekarang ni harga dia kat 19,167 kan, you nak jual dekat 20,000. Contoh 20,000. So macam bila dia sampai 20,000, dia akan auto match lah. Itu cara kalau you nak beratur. Kalau you nak jual je whatever price yang ada dekat market yang dia tengah dagangkan, you tekan je sell, tukarkan dia market ni. Jadi dia akan auto instant dapat match whatever ni. So dia akan tulis complete lah, macam SRP yang saya jual ni. Okay. So itu cara untuk you berdagang. Last thing, macam mana pula nak withdraw? Katakan you dah trade, dah buat untung daripada modal you 5,000 jadi 8,000, you dah untung banyak. Macam mana you nak withdraw duit? Okay, cara nak withdraw sama macam P2P tadi. You tekan P2P, alright. Kemudian tadi kita tekan buy, sekarang ni kita tekan button sell. So bila you tekan button sell, you pilih berapa nilai yang nak beli. Tapi sebelum tu, you kena update dulu dekat button 3 kanan ni, update dulu detail payment method ni. So payment method ni penting lah. You tekan add, kemudian you pilih transfer wire ni, you tukar kepada bank. Letakkan butiran nama penuh, bank account you, mana bank yang you perlukan, Maybank, RHB, CIMB mana, bank branch kat mana kalau ada. Bank branch ni macam contoh you buka kat Mongkiara ke apa kalau ada. Biasanya yang perlukan bank branch ni biasa bila transfer overseas lah. Okay, once dah ada, dah update, barulah you boleh tekan untuk menjual. So nak jual macam mana? Nak jual senang je. First kali you cari berapa amount yang orang yang sanggup. Contoh you nak jual nilai dia berapa? RM1,000 ataupun RM500 macam ni kan, Christina ni. So macam sama you masih kena validate, tengok berapa persen, dia dah 2,943, ada 85% success rate Christina ni, and then you tekan button sell. So letaklah berapa amount yang you nak, 1,000, katakan you nak keluar, nak transfer ataupun nak withdraw duit 1,000, you jual dekat dia. Okay, you jual dekat dia, sell now. So once dia dah tulis sell now, follow the instruction yang diberikan, nanti dia akan transfer duit dekat dalam account you. You dah terima, you terus release coin tu dekat dia. Okay, so basically semua ni biasanya transaction dia berjaya lah. Okay, jaranglah you kena tipu. Sebab apa? Kalau once you tipu, dia akan blacklist you terus, lagilah susah, you tak boleh trade lah. So itu sahaja langkah demi langkah macam nak mulakan pelaburan kripto anda. Itu step by step, very straightforward, genuine, senang untuk anda dagang. The next step, anda hanya perlu belajar technical analysis. Semoga anda memulakan pelaburan pertama anda dengan berjaya.